kita kena tahu ada tiga subtopik lah. Okey, kita dah mula belajar, dia ada tiga Ni saya ulang balik ni. Untuk bab 4 ni, chapter 4. Okey, yang pertama kita belajar apa yang pertama? Kita belajar circle Yang pertama kita belajar circle, yang pertama. Yang kedua kita belajar ellipse. Yang kedua ellipse ada dua sama ada bentuk major axis dia horizontal ataupun vertical. Okey. Dan yang ketiga ni yang sekarang yang kita nak belajar ni, ini nama dia adalah parabola. Ini circle, ini ellipse. Yang terakhir ni adalah parabola. Parabola ni sebenarnya sebagainya kamu dah belajar di sekolah. Iaitu sama ada bentuk U, senyum ataupun masam. Okey, ini dipanggil parabola. Sekarang nanti kita akan belajar bentuk U dan N dan tambahan ada bentuk C. Ini semua ni dipanggil parabola. Okey. Jadi kita akan tengok bagaimana kita nak create equation of parabola. Okey. Untuk parabola ni dia mudah sikit. Untuk parabola ni kita perlu tahu dia punya V, satu je V dia. Maksudnya dia punya vertex dia. Okey, vertex label dia kita akan gunakan HK. Okey. Kita akan guna HK. Kemudian kita ada satu lagi dipanggil focus. Okey. Focus ni kalau untuk parabola focus okey, dia berbeza sikit. Kalau ellipse, fokus ni kita merujuk kepada C. Kalau kita belajar ellipse. Kalau vertex, major vertex kita rujuk kepada A. Kalau minor vertex kita merujuk kepada B. Kalau foci kita merujuk kepada C. Okay? Jadi untuk ellipse dia akan gunakan ABC lah. Tapi kalau untuk parabola, fokus ni kita merujuk kepada P. Nanti kita tengok apa benda P ni. Okey. Kemudian dia ada satu lagi. Ni saya bezakan ni. Jarak daripada vertex ke fokus adalah P. Okey. Maksud dia daripada vertex dia pergi ke dalam parabola. Dia panggil fokus. Tapi dengan jarak yang sama dia masih gunakan P juga. Sini di luar. Maka ini dipanggil directrice. So dia akan ada satu tambahan. Directrice. Ni. Okay, dan kita akan ada satu tambahan directrice. Directrice ni maksud dia, daripada vertex, dia bukan pergi ke dalam parabola. Dia berada di luar. Directrice ni adalah garis. Maksudnya kita akan labelkan garis X sama dengan berapa. Okay. Ataupun ikut ni bergantung pada soalan. Kita akan bagi jawapan salah satu. Okey. Nanti kita tengok bagaimana kita nak labelkan directrice. Okey, jadi untuk parabola ingat kita perlu ada vertex, kita ada focus. Focus dia tak guna C macam ellipse. Dia guna P, constant yang baru. Nanti kita tengok P ni apa bendanya. Directrice dia sama jarak dengan focus, sama. Vertex ke focus sama jarak vertex ke directrice. Sama tapi beza dia cuma dia berada di luar. Jadi untuk parabola ni kita akan fokuskan tiga ni je. Vertex, focus, directrice. Okey? So kita tengok equation dia macam kamu tengok muka surat 43. Okey, itu muka surat 43 tu. Okey, surat 43 kamu boleh tengok nota tu. Okey, saya ringkaskan je. Okey, untuk dari segi standard form, formula untuk parabola ni ada dua. Ada dua. Okey, macam yang saya paparkan ni lah. Ada dua. Cuma kalau kita nak kita tengok balik sebelum ni kita belajar. Dulu kalau kita ada Y sama dengan X kuasa 2. Macam mana bentuk graf dia? Senyum ke masam? Kalau Y sama dengan X kuasa 2. Senyum ke masam? Senyum. Ya, senyum. Okey. Jadi kalau kita tengok equation ni, yang kuasa 2 tu adalah yang ni kan? Maka untuk formula yang kedua ni, ini untuk graf sama ada senyum ataupun masam.
Kalau kita terlupa, ingat balik masa kita belajar di sekolah, y sama dengan x kuasa 2. Maksud dia akan bentuk senyum. Yang kuasa 2 tu adalah x. Okey, satu lagi, kalau saya ada x sama dengan y kuasa 2. Tadi kita tengok x yang kuasa 2. Sekarang ni y pula yang kuasa 2. Jadi graf kita dia tak akan jadi senyum dengan masam. Dia akan jadi bentuk apa? Bentuk apa? C. Dia akan senyum dekat Y tu. Ya. Dia akan jadi bentuk C kan? Kalau negatif terbalikkan je. Okey? Maknanya yang kedua ni ini untuk formula yang pertama. Jadi kalau kita nampak kalau bermula dengan Y yang kuasa 2, maka graf kita sama ada bentuk C ataupun C terbalik. Okey? Jadi kalau kita terlupa, ingat balik bentuk ni. X kuasa 2 maksud dia bentuk senyum atau masam. Okey, ini kita punya standard form kita. Inilah bentuk dia. Okey. Kemudian yang ini bentuk ni lah. Okey, maksudnya kita ada satu constant kat depan ni. Yang tadi yang saya tulis fokus bergantung pada P. P yang ni lah. Okey, formula dia mesti ada 4 kat depan ni. 4 kat depan ni. Okey. Yang general form ni mudah. Bila kita dah ada ni, kita kembang sampai habis, semua kita bawa ke sebelah kiri. So ni tak ada masalah sangat. Yang penting yang ni sekarang ni, standard form ni. Okey. Okey. Kita tengok Jadi kita akan buat berdasarkan dua formula ni. Okey, kita tengok contoh muka surat 44. Okey, muka surat 44. Okey, soalan dia yang pertama, find the focus and directrix of the parabola y equals to 1 over 8 x squared and sketch the graph. Okey. Maknanya sekarang ni, kalau kita jumpa soalan, diberi equation ni. Okey, kita akan tulis standard form dulu. Kita tulis standard form bermula dengan x kuasa 2. Kita akan buat bermula dengan x kuasa 2. Kalau saya buat x kuasa 2, ni saya ubah sikit Saya ubah x kuasa 2 ni dia sama dengan 8y. Okey. Jadi saya akan buat x h kuasa 2 sama dengan 4p y minus k. Maksud dia, kamu rujuk kepada standard form tadi yang saya bagi dua formula tu. Kita tengok, kalau bermula dengan x kuasa 2, maka saya ubah ni. Jadikan kuasa 2 tu kat depan. Supaya kita nak comparekan dengan sini. Okey, jadi kalau kat sini kita nampak, kalau kita compare kat sini, x kuasa 2. Ni saya boleh ubah, x kuasa 2 sama dengan, saya letak sini 4. Kan? Kalau saya letak sini 4. Ataupun, saya tulis 8y. Okey, jadi daripada sini, kita boleh dapatkan, tadi saya dah tulis tadi, kalau kita nak cari vertex ni sama macam circle, sama macam ellipse. Kita tengok yang dalam kurungan ni. Kalau dalam kurungan ni, kita nampak x saja, maksud dia h dia kosong lah. Kosong. Yang ni pun sama juga. Dia tak ada pasangan nilai dia kan. Maka y pun kosong juga. Maka untuk graf ni, kita punya vertex kita adalah kosong-kosong. Sebab kita punya equation kita yang ni. Okey. Kemudian, okey, daripada sini kita dapatkan maklumat P dulu. Maklumat P dengan cara kamu ambil ni. Ni 4P ni kamu samakan dengan 8. Kalau kita samakan dengan 8, 4P ni kalau sama dengan 8, 4P sama dengan 8, P sama dengan, so dapat P sama dengan 2. Okey. P sama dengan 2. Jadi kalau kita lukis, ni kan. Okey, jadi sekarang ni kita punya bentuk graf kita ni bentuk senyum ke bentuk masam? Senyum ke masam? Hello? Hello? Dengar tak? Senyum. Senyum sebab y sama dengan x kuasa 2 kan? Okey, kita lukislah senyum. Kita lukis senyum, yes. Senyum, yes. Kita labelkan dulu 0, 0 vertex dia.
0, 0. Bila saya nak cari fokus, kita kena gerakkan dia ke dalam. Ni fokus ni. Fokus ni maksud dia, kita kena gerak dengan menggunakan jarak P ni. Dia bergerak daripada vertex, dia bergerak ke atas. Apa yang bertambah? X ke Y? X ke Y kalau bergerak ke atas? Y. Y. Maka Y Y. tu kita akan tambah 2. So 0, 2. Boleh? Y Okey. Macam tu. Kemudian, maka kita dapat soalan yang pertama, find the focus. Okey, so focus kita dapat dengan cara tadi. Bergerak ke atas, Y yang berubah. Y berubah dengan cara gunakan nilai P ni. So 0, 2, settle. Kemudian directrice. Okey, kalau saya buat directrice, dia bergerak keluar. Tapi jarak dia sama juga, ke bawah sebanyak 2. Yang saya buat garis ni, ini garis Y ke garis X? Kalau horizontal ni. Saya nak labelkan apa? X. Kaya betul. Ini garis apa ni? Saya nak tulis X sama dengan negatif 2 ke Y sama dengan negatif 2? Hello? Y sama dengan negatif 2. Okey. Maka directrice ni dia bukan bentuk koordinat. Dia adalah garis. Maka saya akan tulis Y sama dengan negatif 2. Settle untuk soalan yang kedua. Okey tak? Faham ke tak faham ni? Okey tak ni? Boleh lah. Boleh lah. Macam tak meyakinkan je. Okey. Okey, so ingat kita hanya perlukan vertex dan P. Ni step yang pertama. Step yang kedua kamu lukis graf. Step yang kedua lukis graf. Step yang ketiga baru jawab soalan. Okey, tak apa, kita teruskan contoh lain dulu. Okey, kita tengok contoh B lah. Ni dah salin belum? Sudah salin belum? Dah. Dah. Okey, so saya teruskan contoh. Okey, ni kalau nak lukis dengan lengkap ni lah. Okey, so ini adalah directrice. Ingat, jawapan untuk directrice dia bukan koordinat. Kalau fokus koordinat, tapi kalau directrice ni ikut. Ini garis Y sama dengan. Dia memang parallel to X axis, tapi label dia bukan X. Y sama dengan negatif 2. Sebab ini nilai X, Y negatif 2. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Ini contoh B. So dah ada jawapan, settle dah. Tak payah bincang lah. Dah ada jawapan. Okey, yang ni adalah soalan. Soalan apa ni? Soalan B Soalan B. Okay, ini soalan B. Okey, kita tengok soalan B. Sekarang ni kita tengok bentuk dia adalah Y kuasa 2. Jadi kalau kita nak compare, kita ambil standard form ni bentuk Y dulu. Y tolak K. Ingat kita punya vertex kita HK. K ni untuk Y. 4px minus h. Ini formula asal kita. Kemudian kita comparekan dengan soalan. Soalan kita Y tolak 2 kuasa 2 sama dengan 12x tolak 3. Okey. Jadi step yang pertama, kita mesti dapatkan dia punya vertex dia. Vertex dia. Ingat, step yang pertama mesti tuju dia punya vertex dia. Vertex kita akan ambil bacaan x. Okey, x kita berapa ni? Kurungan, kalau saya keluarkan ambil negatif 3 ke 3? Negatif 3 ke 3? Hello. 3. Mana satu ni? Negatif 3 ke 3? Gagal sikit. 3. Ingat kita macam kita buat faktor lah. Bila kita nampak faktor yang pertama tu x tolak 3, maka jawapan x tu bukannya negatif 3. Kena ambil lawan dia. Okey, untuk y pula apa jawapan dia? Untuk y. 2. Macam tu lah, gagah. Positif 2. Jangan fikir pula ini negatif 2 ke 2, negatif 2 ke 2. Mesti 2. Sebab kita bayangkan macam faktor lah. Okey, settle. Kemudian, kita perlu tahu nilai P dia. Okey, nak tahu nilai P, kamu kena ambil ni. Ambil 4P ni, 4P. Samakan dengan 12. Maka P tu berapa?
3. Ya, betul. P tu 3. Okey? Jadi kita bandingkan daripada situ. Okey, bila kita dah ada P, kita dah ada vertex, seloknya kita buat lakaran dulu. Kita buat lakaran P sama dengan 3. Okey. Bila kita nak buat lakaran, okey, jadi step yang kedua kita nak buat lakaran. Okey, lakaran ni masalahnya kita punya geram ni banyak bentuk. Sama ada bentuk U ke, bentuk C ke. Yang mana satu ni? Kita nak bentuk apa ni? Ingat kita punya graf Y sama dengan X kuasa 2. X sama dengan Y kuasa 2. Okey, sekarang ni kita pilih graf yang mana? Kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Kanan. Kanan. Bila kanan, maksud dia mesti bentuk C. Okey? Jadi sekarang ni, dia ada dua kemungkinan nak ambil C ke ataupun C terbalik. Yang ni, kita tentukan berdasarkan P dia. Kalau P dia positif, dia bentuk C betul. Kalau P ni kita dapat negatif, maka kita akan ambil C terbalik. Okey? Jadi untuk yang ni, kita boleh buat lakaran mesti bentuk C yang betul lah. Okey, saya akan buat bentuk C. Bentuk C. Yes. Okey? Kalau nilai P ni negatif, terbalikkan. Okey, kemudian kamu labelkan. Okey, saya labelkan ini adalah vertex. Vertex tadi 32. Okey, 32. Kemudian daripada sini baru kita boleh tahu fokus tu macam mana. So kita tengok daripada vertex dia bergerak ke kanan. Bila bergerak ke kanan, apa yang kita kena tambah? X ke Y? X. Maka X ni tambah sebanyak 3. Kita bukan guna ABC. Kita guna P saja. Jadi fokus adalah 3 tambah 3. So jawapan dia 62. Okey, 3 tambah 3. 6. Okey. Kemudian directrice dia mesti keluar. Tapi dia bergerak ke kiri kan. Maka directrice ni bergerak. Dia bentuk macam ni lah. Dia bentuk tegak. Saya buat warna green lah. So directrice tu yang ni lah. Ni. Dia sama jarak. V pergi ke fokus. V pergi ke directrice. Sama jarak. Okey. Ini garis apa tegak ni? X sama dengan ke Y sama dengan? Hello? Ini garis apa ni? X. Ya, X sama dengan. Jadi 3 tolak 3. 3 tolak 3. Maka X sama dengan 3 tolak 3. Maka jawapan dia kosong. Itu yang kita dapat dari tris kosong, fokus 62 dan vertex. Okey, macam mana? Faham? Faham. Okey, macam tu So ingat parabola dia ada dua formula. Dan graf pula ada dua. Sama ada bentuk senyum ataupun masam, satu lagi bentuk C. Okey, so kamu start dengan ni. Kamu apa ni je? Okey. Jadi tak payah ingat banyak sangat. Okey, kita teruskan contoh yang kedua. Okey, boleh saya padam yang ni? Okey, saya padam. Boleh. Okey, kita tengok contoh lain lagi. Yes. Oh, berdasuk kau. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, ini contoh C lah. Ini contoh C. Okey, contoh C saya tulis balik ya. Yang pertama X, Y sama dengan X kuasa 2. Ini senyum masam. Satu lagi X sama dengan Y kuasa 2. Okey, sekarang ini bermula dengan X kuasa 2. Maknanya kita gunakan yang pertama lah. Maksud graf kita mesti bentuk senyum. Senyum atau masam. Jadi kita mulakan dengan standard form. Mulakan dengan X kuasa 2. So, X tolak H kuasa 2. Sama dengan 4PY minus K. Okay. Comparekan dengan soalan. Soalan kita adalah X tolak 1. Sama dengan 5Y tambah 2. Okay. Nanti kita akan comparekan. Okay. Jadi sekarang ni yang pertama kita tengok balik. Step yang pertama kita mesti dapatkan dia punya center dulu. Okey, center dia apa jawapan dia? Center. Kalau daripada kurungan yang pertama ni. Negatif 1 ke 1? 1. Ya, 1. Center. Y kita berapa?
Y? Negatif 2. Ya, betul. Bagus. Malaysia bagus. Okey, settle. Kemudian kita perlukan P. P ni kamu kena compare lah. Kamu ambil ni 4P ni. Samakan dengan 5. Maka P sama dengan berapa? 5/4. Ya, betul. 5/4. Okey. Jadi kita hanya dapatkan P je. Dia tak ada ABC, tak ada. ABC tu untuk ellipse. Okey, kemudian kita tengok tadi. Kita ramalkan bentuk dia adalah bentuk senyum atau pemasam. Disebabkan P ni positif, maka bila kita nak buat lakaran, jadi step yang kedua ni kita ambil lakaran dia. Okey, lakaran dia bentuk senyum. Okey, saya buat senyum, senyum. Okey. Dan kita labelkan dulu dia punya vertex dia. Vertex kita adalah 1, negatif 2. Dan fokus mesti di sini. Fokus mesti berada di dalam. Okey. So daripada lakaran ni baru kita tahu kita punya fokus. Okey, kita dapatkan fokus. Okey, fokus sama dengan daripada vertex, ni vertex pergi ke atas. Apa yang bertambah? X ke Y? Hello? Y. Okey, Y bertambah. Y. So kita akan ambil 1 negatif 2 tambah 5/4. Ini kalau kita tambah 5/4 berapa ni? Kira sikit. Tolak 8. Tolak 3/4 betul tak? Betul ke? Senyap ni. Kira betul lah tu. Betul Okey, kemudian daripada situ kita dapatkan directories. Okey, directory ni dia mesti pergi keluar. So kat sini lah. Okey, jarak dia adalah P. Maka Y juga yang berubah. Bila Y berubah, maka kita akan tulis Y itu sama dengan. Okey, kita ambil daripada negatif 2. Kita tolaklah dengan 5/4. Okey. Maknanya saya akan ambil bacaan ni lah. Ni tukar je. Okey, berapa ni? Negatif 8, negatif 13. Okey. So directories dia mesti labelkan Y sama dengan. Okey. Kalau kita nak tulis betul ni, Y sama dengan. Sebab directory ni adalah garis. Jadi jangan tulis dalam bentuk koordinat. Kalau fokus betul. Okey, so contoh 13 ni dia dalam bentuk general form. Okey, dalam bentuk general form. Jadi kalau kita ada dalam bentuk general form, kita tak boleh jawab soalan ni. Kita tak boleh jawab di soalan ni nak apa ni? Okey, ni standard form okey. Soalan nak write down the equation of given parabola below in standard form. Maksudnya soalan yang pertama, kita sebenarnya nak standard form tu. Apa equation dia? Kemudian state the coordinates of the vertex. So ni yang pertama, vertex, focus and directrix. Okey, jadi yang pertama ni kita kena dapatkan dulu equation ni dalam bentuk standard form. Jadi biasanya kalau nak tukar standard form, general form, nak pergi kepada standard form, kita mesti gunakan complementary square. Okey, kita mesti gunakan complementary square. So macam ni lah. Okey, so nak guna cara ni ataupun kamu boleh guna cara macam saya ni. X kuasa 2 tolak 8X. Maksudnya fokuskan 2 yang pertama. Kemudian tambah 4Y tambah 12. Okey. Okey, jadi yang ini je kita tukar kepada bentuk kurungan kuasa 2. So ingat balik bagaimana cara dia. Fokuskan kepada coefficient of X ni bagi 2. Dapatlah negatif 4. Kemudian tolak balik nombor yang kita dapat. So inilah kita punya complementary square. Okay. Yang lain-lain ni dia tak terlibat. Ini kita salin je. 4Y tambah 12 sama dengan 0. Okay. Kemudian kita permudahkan lagi. X tolak 4 kuasa 2. Okay, ini kita akan tulis tolak 16 tambah 4Y tambah 12. Okey, akhirnya nanti kita akan dapat X tolak 4 kuasa 2
Okey, semua ni saya bawa ke sebelah kanan. Ini akan jadi negatif 4y. Jadi kalau kita jumlahkan dapat negatif 4. Bawa ke sana dia akan jadi positif 4. Okey? Kalau kita berhenti di sini, ini belum dipanggil sebagai standard form. Kita mesti tukar kepada X tolak 4 kuasa 2. Mesti tukar kepada factorize. Mesti bentuk macam ni. Baru kita panggil dia sebagai standard form. Okay? Maksud dia commutator square ni, dia hanya untuk dua yang pertama je. Yang ni tak boleh. Y ni tak payah buat sebab dia bukan kuasa 2. Commutator square ni hanya untuk yang kuasa 2. Okay? So setakat ni ada masalah. Ada apa nak tanya? Okay tak setakat ni? Boleh ke tak boleh? Okay, sir. Okay. So bila kita ada standard form, barulah kita boleh jawab soalan berikutnya. Vertex, focus, directrix. Kalau dalam bentuk general form tak boleh. Okay. Itu yang kita kena wujudkan juga standard form. Okay. So kita teruskan. Okay. Okay. Oh, dia turun gambar raja Okay. Kita sekarang ni, kita ulang balik. Kita bandingkan sekarang ni kita punya X tolak X kuasa 2 dulu. Tadi kita tengok tadi Y sama dengan X kuasa 2 ni, ini untuk graf senyum. Kalau dia bentuk negatif, maka graf kita masam lah. Okey, jadi step yang pertama, kita bandingkan X tolak 4 kuasa 2 sama dengan negatif 4Y tolak 1. Kita comparekan dengan kita punya general form kita. Y subset to K. Okay, kita compare je. Maka daripada sini, kita dah boleh jawab untuk step yang pertama. Vertex. Okay, vertex kita adalah HK. Okay, daripada kurungan yang pertama, berapa nilai X dia? Kurungan yang pertama. Hello. 4. 4. Ingatkan dah di alam lain. Okey, Y pula. Berapa? Y? 1. Betul. 1. Okey. Selesai. Kemudian kita perlukan nilai P. Okey, nilai P ni kita compare lah daripada sini. Negatif 4 ni samakan dengan 4P. So, jawapan dia P berapa? P sama apa? Negatif 1. Yeah, negatif 1. Mungkin anda tak nampak ni, saya tulis ni. Dia yang tak nampak kan. Okey, saya tulis sebenarnya dia mudah je ni. 4P sama dengan negatif 4. Maka P tu adalah negatif 4 per 4. Dapatlah negatif 1. Okey. So, dapatlah P sama dengan negatif 1. Okey, settle. Jadi, ingat, bila kita dah dapatkan semua tu, kita dah boleh teruskan step yang kedua. Step yang kedua ni, kita mesti buat lakaran. Kalau tak, kita tak tahu. Okey. Jadi yang pertama tadi kita dah tahu bentuk dia mesti senyum. Senyum ataupun masam. Disebabkan P kita negatif, maka lukis masam. Macam tu. Okey, jadi kita labelkan vertex dulu. Vertex adalah 4, 1. Okey. Dan fokus dia akan turun ke bawah. Fokus. Okey, bila dia turun ke bawah, apa yang berubah? X ke Y? Kalau turun ke bawah? Y. Ya, betul. Betul. Okey, jadi kita akan ambil fokus sama dengan 4 ni kekal. Y tu akan berubah. Tapi disebabkan dia turun ke bawah, saya akan ambil nilai P ni. Okey. Yang ini kamu kena hati-hati sikit lah. Okey, saya nak pakai dia punya jarak je. Bila saya guna jarak, ini kena hati-hati ya. Sebab saya gunakan jarak dia. Jarak ni mana ada negatif. Jarak dia adalah positif. Okey. Jadi bila sini tadi, saya akan gunakan 1 tolak 1. Boleh? Tolak 1.
Kamu jangan buat satu tolak satu. Sebab saya hanya gunakan jarak dia. Berapa banyak dia bergerak. Jangan kita baca pergerakan dia negatif 1. Yang negatif ni nak menunjukkan, ni saya labelkan ni. Kang warna pula ni. Yang negatif ni, ini menunjukkan bentuk graf kita mesti bentuk terbalik. Tapi bila kita nak buat pengiraan fokus, kita ambil nilai positif je. So kita ambil 1 tolak 1. Saya ambil tolak 1 sebab dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. So saya akan ambil 1 tolak 1. Bukan saya ambil tolak 1 ni sebabkan P negatif 1. Sebab dia turun ke bawah. Dia faham ni? Okey, so 40. Okey. Dan kita akan jawab untuk directress. Ingat, directress ni dia bukan koordinat. Dia adalah garis. Okey, maka directress dia mesti bergerak ke atas. Mesti bergerak ke atas. Tapi jumlah dia bergerak adalah sebanyak, bukan negatif 1. Dia bergerak sebanyak 1 unit. Maka daripada sini, dia bergerak ke atas. Apa yang berubah? X ke Y? Hello? Y yang berubah. So kita kira Y je lah. Jadi Y, masa dia Y tadi 1. So saya akan ambil 1 tambah 1. Jawapan dia 2. Maka directress dia adalah Y sama dengan 2. Okey? Jadi hati-hati untuk pengiraan di sini. Sebab nilai P kita negatif 1. Ingat, kita nak buat pergerakan, pastikan ambil bacaan 1. 1 ke bawah dan 1 ke atas. Okay? So jangan kamu keliru di sini. Masa pengiraan P memang negatif, tapi bila kita masukkan dalam pengiraan fokus, baca nilai 1 je. Baca nilai 1. Kalau dia ke bawah, tolak 1. Kalau dia ke atas, tambah 1. Boleh? So jangan ambil bacaan P nak masukkan ke sini. Dia tak ada kaitan. Kita ambil nombor je. Okey, itu contoh soalan 13A. Okey, ada apa nak tanya? Ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Kita teruskan contoh 13B. Okey, 13B. Yes. Itu kita punya bentuk dia. Okey, sama juga. Kita diberi dalam bentuk general form. Dan kita tengok bermula dengan Y kuasa 2. Okey, tak apa, kita buat dulu dia punya standard form dia. Kita fokuskan Y yang pertama. Y kuasa 2 tambah 8Y tolak 2X tambah 22. Okey, kita hanya fokuskan untuk yang kuasa 2 je. Yang tu je kita ubah dengan menggunakan commutative square. So, kita akan ubah kurungan Y tambah berapa? Y tambah 4. Ya, betul. Y tambah 4. Kemudian tolak balik nombor yang kita dapat. Jadi commutative square ni sampai sini je. Sampai situ je. Yang belakang ni dia tak terlibat. Yang belakang ni tak terlibat. Okey. Kemudian janganlah kamu expand ni. Kita salin Y tambah 4 kuasa 2. Okey. Yang lain tu saya bawa ke sebelah kanan. So dapatlah 2X. Okey, tolak 16 tambah 22 apa? Tolak 16 tambah 22. Macam? Berapa? 6. Ya, 6. Bila bawa ke kanan dapat negatif 6. Yes. Tetapi ini tak boleh dipanggil sebagai standard form. Kita mesti pastikan kita factorize supaya X ni sebagai tajuk tolak 3. Kan sebiji ni. Yes. Okey. Jadi ingat, commutative square ni bukan maksud kita akan buat semua. Kita fokuskan kepada yang ada kuasa 2. Okey. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, boleh. Boleh. Okey, kemudian saya nak jawab soalan seterusnya. Okey, jadi saya berhenti, saya tak ambil ni. Saya berhenti daripada sini. Saya sambung. Daripada sini tadi. Yes, ni. Okey, kita salin balik. So, Y tambah 4 kuasa 2 sama dengan 2X tolak 3. Okey, jadi step yang pertama, ingat step yang pertama kita mesti dapatkan vertex.
Vertex. Okey, apa koordinat dia? X dia berapa? X. 3 ke negatif 3? 3. Ya, betul. Y dia berapa? Negatif 4. Iya, betul. Bagus. Macam tu lah. So, jangan keliru Jangan kamu nampak 4 je selamba je kamu ambil 4. Salah. Ingat, daripada kurungan, keluarkan dia akan berubah tanda. Okey, lepas tu kita perlukan P. Okey, P ni kita kena dapatkan daripada, saya comparekan dengan standard form. Okey, ini 4P X tolak H. Okey, settle. Jadi untuk dapatkan P ni, kamu kena ambil, kamu comparekan 4P ni dengan 2. Okey, ataupun kamu buat macam ni lah. 4P sama dengan 2. Maka P sama dengan berapa? P sama dengan? 1/2. Ya, betul. Dapatlah P. So, saya tulis P sama dengan 1/2. Okey, selesai. Kemudian untuk step yang kedua, kita kena ramalkan bentuk dia. Okey, kita tengok. Tadi bentuk Y kuasa 2. Maka kita ambil. Tadi saya hafal Y sama dengan X kuasa 2. Ini untuk senyum dan masam. Tapi kalau terbalik, dia akan bentuk C ataupun C terbalik. Okey. Jadi sekarang ni yang kuasa 2 adalah Y. Yes, ada kebetulan sama dengan kita punya soalan. Maka graf kita mesti bentuk C. Kemudian kita kena pastikan nak ambil C ke nak ambil C terbalik. Kita nak lukis yang mana? C ke C terbalik? C. C sebab nilai P dia positif. Lukislah C. C. Yeah, ini lakaran je ni. Okey, kemudian kita labelkan vertex. Okey, vertex kita tadi adalah 3 negatif 4. 3 negatif 4. Okey, kemudian kita dapatkan fokus dulu. Okey, fokus. Okey, fokus ni dia mesti berada di sebelah kanan. Sebab fokus mesti berada dalam kita punya parabola. Okey. Jadi kita nampak daripada vertex dia pergi ke kanan. Apa yang bertambah? Apa yang bertambah? X. X yang bertambah. Maka ambillah 3 tambah setengah. Y tak berubah. Okey. So ini macam 6/7/2. Okey. Selesai. Kemudian seterusnya directress. Ingat directress itu bukan koordinat. Dia akan berada di luar. Saya akan letak di luar. Tapi jarak dia masih guna P. Ini garis X. Dia pada vertex pergi ke directress. Maka X yang berubah. Maka X lah sebagai tajuk. X yang berubah. Okey, maka kita akan ambil X. Sama dengan ambil tadi 3. Tolakkan dengan setengah. Okey, 3 tolak setengah macam 5/2. Betul? Maka jawapan directory dia adalah 5/2. Okey? Macam tu lah. So ingat, cara kita jawab, fokus tu koordinat. Fokus tu koordinat. Yang directress ni, dia adalah garis. Jadi jangan silap. Jangan tukar kepada koordinat. Kalau koordinat, salah. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Contoh 14. Okey, boleh saya padam yang ni? Setakat ni ada apa nak tanya? Okey ke tak okey? Boleh ke tak boleh? Okey. Okey. Bagus, bagus. Kita tengok satu lagi contoh. Last. Okey. Ini dah ada jawapan ni, settle lah ni. Okey, contoh 14. Kita ada, okey. Find the equation. Maksudnya kita nak jawab soalan dan dapatkan equation of a parabola. Okey. Kemudian, dia bagi syarat. Biasa soalan exam dia macam ni lah. Dia suruh kita create equation, tetapi maklumat dia bagi yang pertama vertex. Ini selonya. Selonya kamu lukis. Kemudian axis parallel to the y-axis. Okey, kalau parallel y-axis, maksud dia kita punya parabola. Kan? Okey, kita punya parabola tu bentuk macam ni lah. Senyum ataupun masam.
Saya andaikan senyum lah. Vertex negatif 1, negatif 2. Kemudian pass through the point 36. Kita letaklah di mana-mana. Okey, disebabkan kita punya graf kita bentuk senyum, maka kita andaikan y sama dengan x kuasa 2. Maksudnya dari segi formula, kamu mesti gunakan ni. Dari segi formula ni, kamu mesti gunakan ni. Okey, bermula daripada x. Maksudnya saya akan buat x tolak h kuasa 2 sama dengan 4p y minus k. Okey. Jadi kita dah ada vertex. Vertex dah ada. Maka daripada negatif 1 ni, kita akan baca sebagai x tambah 1. Okey. Yang ni, kalau kita keluarkan masukkan ke dalam kurungan, dia akan jadi y tambah 2. Okey. Yang ni saya buat ni sebab saya dapatkan maklumat daripada vertex. Okey, settle. Sekarang ni, dia ada sebut pass through the point 36. Ini tujuan dia nak cari P tu berapa. Jadi kamu gunakan maklumat 36 ni at point 36. Kamu gantikan dekat sini. Maka kamu akan dapat 3 tambah 1 4. So 16 sama dengan 4P. Y 6. 6 tambah 2 8. Okey, daripada sini P kita dapat berapa? P sama dengan 1/2. Betul tak? Betul kan? Baik ni, ada jawapan ni. Okey? So, bila kita gunakan maklumat vertex, maka kita akan dapat equation yang ni. Tapi dalam sebutan P. Kemudian, bila soalan guna pass through the point 36, ini tujuan dia supaya nak cari P tu berapa. Dapatlah P setengah. Okey. Jadi sekarang ni kita punya equation kita sambung So x tambah 1 kuasa 2 samalah dengan P setengah. Maksudnya 4 darab setengah darab y tambah 2. Okey. Yang ni kamu kembangkanlah. Sebab soalan nak apa? Oh, dia nak equation of a parabola. Okey. Jadi kalau kita boleh berhenti pada general form. Okey, kita kembangkanlah. So ini dapat x squared plus 2x plus 1. Kita kembangkan. Yang ni macam 2. So ni macam 2. Ni saya tukar ni. Ni sebenarnya adalah 2. 4 darab setengah 2. So 2 darab 2y. Kita akan dapat 2y tambah 2. 2y tambah 4. Okey. Kemudian, okey, semua ni saya bawa ke sebelah kiri. Akhirnya kamu dapat jawapan ni. Boleh ke? So kita akan dapat x kuasa 2 tambah 2x betul. Tolak 2y betul. Kemudian 1 dengan 4 ni gabung dapat negatif 3. So jawapan kita dapatlah x kuasa 2 tambah 2x tolak 2y tolak 3 sama dengan 0. Okey, macam itulah cara kita nak jawab soalan. Okey, faham ke tak faham? Faham. Okay. Faham. So ingat parabola ni dia ada parabola ni ada dua equation. Jadi nak tahu dia bentuk U ke C ke, tengok dia bermula dengan apa. Kalau x kuasa 2, kalau kamu terlupa kamu hafal yang biasa punya. Kalau macam ni dia mesti bentuk U. Kalau x sebagai tajuk, y yang kuasa 2 dia mesti bentuk C. Kamu hafal dua ni. So kamu bandingkan dengan yang kita tengah belajar ni. So kita akan boleh ramalkan bentuk dia senyum ke, masam ke, ataupun bentuk C ataupun C terbalik. Okey?